Faedah yang pertama, tulis pelajar. Faedah yang pertama, al-fawaid at-tarbawiyah. Dalam ayat ini dia kata apa? Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Orang beriman kata, ya Allah, kalaulah Tuhan turun mari surah, Allah Ta'ala bawa mari ayat-ayat yang baru, sukanya kita. Ingat ni, ayat ini menunjukkan kepada tanda pelajar asyauq ilallah. Orang beriman sentiasa merindui ayat-ayat Allah. Orang beriman sentiasa merindui ayat-ayat Allah, merindui nak jumpa dengan Allah, nak dengar perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, bila dia bermunajat, dia berkata-kata dengan Allah, akhirnya dia minta, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tunjuklah dirimu kepadaku. Dalam surah Al-A'raf, Allah kata tak boleh tengok aku, mu tengok bukit. Akhirnya Nabi Musa tersungkur bah. Maknanya atas dunia kita tak boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini, wasa'alal mu'minun, orang yang beriman sentiasa minta turun ayat-ayat yang baru, tasyauqan ila sama'i kalami dzil izzi wal jalal, kerana mereka sangat-sangat rindu, sangat-sangat nak mendengar kata-kata Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa. Jadi ayat ni Tuhan kata, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat suratun. Kalau turunlah satu surah, cukuplah menarik kepada kita. Ini yang kita nak. Orang yang siapa? Orang yang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita mengambil pengajaran dan iktibar, kita minta. Baik, itu zaman tu, zaman turunnya ayat. Zaman kita ini ayat sudah turun. Bagaimana kita nak menyatakan kerinduan? Bagaimana kita nak nyatakan kita ni rindu kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla? Maka jawabnya dengan kita baca Quran, dengan kita tadabbur Quran. Maka itulah yang dikatakan kita telah merindui ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Hari ini para jemaah sekalian, bila kita baca Quran, seronok tak seronok? Suka ke tidak? Bila kita boleh faham ayat-ayat Quran ini, rasa gembira ke tidak? InsyaAllah itu tanda-tanda kebaikan yang ada dalam hati kita. Sebagaimana diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan kata apa? Siapa dia merindui Allah, siapa dia mencintai Allah, dia tidak akan jemu mendengar kata-kata Allah. Tulis kata-kata keramat Sayyidina Uthman ni. Siapa dia mencintai Allah, dia tidak akan jemu untuk mendengar kalam Allah. Jadi kalau kita betul-betul sayang ke Tuhan, kita akan sentiasa baca Quran, tadabbur Quran, mengaji Quran dan mengkaji Al-Quran, sebab Al-Quran itu kalam Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok ayat Tuhan kata apa? Fahal asaitum, fahal asaitum in tawallaitum. Ayat 22 tu, kalau kamu tidak mematuhi perintah Allah, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan? Jika kamu dapat kuasa, kamu akan apa? Kamu akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan memutuskan silaturahim. Maka ayat ini mengajar kepada kita, ajar kepada kita apa dia? Isyar, memberi isyarat bahawa kerusakan, melakukan kerusakan di atas muka bumi ini dan memutuskan silaturahim adalah merupakan syiar perbuatan kepada orang-orang kafir yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kamu sebagai seorang beriman, jangan buat benda yang sama. Silaturahim mesti dihubungi, kerusakan-kerusakan maksiat mesti dihindari. Sekarang ni manusia suka sangat dengan maksiat, manusia suka jangan dengan benda-benda yang tidak baik. Sebab apa? Itulah yang dirancang, itulah yang dicanang oleh syaitan. Tok syaitan ni kerja dianya apa? Kerja dianya nak kena kepada kita supaya kita bersahabat, berkawan dengan dia,
mas sekali dengan dia dalam neraka, wal iyazubillah, wal iyazubillah. Yang ketiga, tulis faedah yang ketiga, ayat ni turun naik ni, ayat 21. Allah kata fa idza azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Fa idza azamal amru, dalam pada itu apabila perkara-perkara itu ditetapkan wajibnya, mereka tidak menyukainya, maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah, mereka akan patuhi, mereka akan mematuhi. Baik, ayat ini tanda ni pelajar sikit. Ayat ini imbaun mimma sayakun. Ayat ini turun ayat ini sebelum ada munafikin lagi. Dia kata menjadi cerita sebelum terjadi. Wa yaji'u awanal qitan, belum lagi masa peperangan. Ini di antara mukjizat Al-Quran. Quran cerita dah, nanti akan keluar satu kumpulan manusia, nama dia kumpulan munafikin. Kumpulan munafikin ini dia pura-pura beriman tapi tak beriman. Bilakah munculnya munafikin? Tanda pelajar, munculnya munafikin ini apabila adanya negara Islam di Madinah. Waktu Nabi di Mekah tak ada orang nak jadi munafikin. Munafikin buat nyesepak di Abu Jahal je. Tapi bila negara sudah ada, mereka tak mampu nak lawan, dia jadi gunting dalam daging. Gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Yang pertama sekali Allah Ta'ala nak test munafik ini bila? Dalam peperangan Uhud. Bila peperangan Uhud? Bulan Syawal tahun yang ketiga hijrah. Uhud. Nabi nak keluar daripada bandar Madinah nak pergi ke tempat peperangan, ke arah Uhud. Nabi keluar dengan 1000 tentera. 1000 tentera, termasuk munafikin. Sampai di satu tempat, nama dia Ajimmati Syaikhaini, dekat dengan Masjid Mustarah sekarang. Maka di situ mulalah Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, buat ona, kata orang. Dia kata, manadri alama naqtulu anfusana hahuna. Kita pergi ke Uhud ni lawan dengan Abu Sufyan ni untuk apa? Cari mati. Sudah. Dia duk attack kawan-kawan dia. Wa raja'a huwa wa atba'uhu, dia dengan pengikut dia 1/3 tentera lari. Tentera Islam ada 1,300 orang lari balik. 300 orang lari balik. Allahul musta'an. Kata di ulama tafsir, di antaranya Ibnu Ashur kata, wa hadhil ayah, peristiwa Uhud ini berlaku selepas 3 tahun ayat ini. Mana ayat ini macam satu tamhid, menceritakan kepada Nabi SAW tentang akan ada satu kumpulan munafikin. Bila turun ayat, Nabi tahu inilah kumpulan mereka. Allahul musta'an. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Ayat yang sama lagi, wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah. Orang yang memutuskan silaturahim adalah merupakan golongan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan anna silatal arham wajibatun, menghubungi silaturahim adalah satu kewajiban. Wa qat'uha sababun linna'ti wal hirman. Siapa dia putus hubungan silaturahim, maka dia menjadi sebab kena laknat, dan juga terputus dia, terhalang dia daripada masuk ke syurga, sehinggalah diselesaikan perbicaraan. Na'udzubillah. Maka di sini kita mengambil peluang muslimin dan muslimat supaya cek semak balik hubungan kita sama-sama kita, hubungan kita dengan keluarga kita. Apakah ada di antara kita yang putus silaturahim atau tidak? Kalau putus, sambunglah. Kalau terputus, sambung balik. Dia ada dua. Terputus maknanya lama tak jumpa, kita hubungi. Nabi kata dalam hadis, tanda hadis ini, laisal wasil bil mukafi. Hadis ini laisal wasil bil mukafi,
Bukan makna orang yang hubungi silaturahim itu orang yang membalas kunjungan. Orang yang membalas kunjungan, tidak. Orang yang pergi ziarah orang ziarah dia, itu membalas kunjungan. Walakin al-wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang hubungi itu bila diputuskan dia disambung. Tulis hadis ini rawahu Abdullah, rawahu al-Bukhari fi sahih an Abdullah bin Amrin. Laisa al-wasil bil mukafi, bukan makna hubungi itu kita balas kunjungan orang, walakin al-wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang ni tak mari rumah kita lama, kita pergi ziarah dia. Orang ni jumpa kita dia lari, kita pergi pegang dia. Orang ni jumpa kita tak mau bersalam, kita bagi salam pada dia. Orang ni kita cek, dia ni lama dah masa muka dengan aku ni, assalamualaikum tulis WhatsApp. Itu barulah kita jadi wasil, orang yang menghubungi silaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang menghubungi silaturahim, bukan sekadar orang yang membalas kunjungan. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala sebut afala yatadabbaruna al-Quran. Allah kata, apakah mereka tidak tadabbur Quran? Ayat ini menjadi kewajipan kepada kita bahawa memahami kitab Allah Ta'ala itu ada yang menjadi fardu aini, ada fardu kifayah. Kita nak belajar Al-Quran, itu fardu ain, wajib kita kena mengaji Quran. Kita mengetahui Allah dengan Rasul, wajib. Tapi nak memahami tafsir yang dalam-dalam, huraian-huraian, itu dia panggil fardu kifayah. Dalam kampung kita ni ada ustaz, ada guru yang boleh faham, alhamdulillah, tak berdosa orang lain, tapi kena belajar. Oh tak apa, alhamdulillah, dalam kuliah, dalam qaryah kita ni ada ustaz, dalam taman kita, dalam kampung kita ustaz, tapi kita mengajinya tidak. Kita tak boleh berbangga dengan sekadar apa? Dengan sekadar kita ni ada guru, ada maha guru, macam-macam guru ada, tapi kitanya mengajinya tidak. Jumpa dengan guru sekadar duk ambil selfie gambar ya, lepas tu saya dalam Facebook, kita kata ini di antara manusia yang rugi, hanya sekadar bergambar-gambar tapi tidak mengajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah, jadi penting sekali bagi kita bertadabbur Quran. Penting sekali tadabbur Quran. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan sebagai yang dihuraikan oleh Nabi SAW, orang yang sibuk, tulis pelajar, orang yang menyibukkan diri dia dengan ilmu Quran, itulah manusia yang terbaik. Mana dalil? Dalil hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Uthman bin Affan, qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nabi kita bersabda, khairukum, orang yang terbaik di kalangan kamu, man ta'allama al-Quran, orang yang sibuk diri dia belajar Quran. Lepas dia belajar, wa 'allamahu, dan dia pula mengajar kepada orang. Jangan belajar saja. Hadis ini dalam Bukhari, rawahul Bukhari an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka menjadi kewajipanlah kepada kita para jemaah sekalian, iaitulah at-ta'allum wa tafahum. Belajar Quran, yang pertama belajar baca, yang kedua belajar terjemahan makna dia, yang ketiga kita belajar tentang bagaimana nak memahami isi kandungan Quran. Itu yang dikatakan kemudian kita tadabbur, kita berfikir Allah nak bagi tahu apa kepada aku dalam ayat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit yang kita usahakan ini, kita duk tadabbur pagi-pagi ini, mudah-mudahan menjadi bekalan kita, salah satu daripada orang yang masuk dalam yatadabbarunal Quran, orang yang tadabbur Quran, insya-Allah. Setakat itu dululah para jemaah sekalian. Untuk memahami kunci tadabbur, saya dah ada sedekat dengan 10 siri kuliah dulu, kunci tadabbur Quran. Insya-Allah ada manfaat. Kita sambung lagi insya-Allah dalam siri akan datang, ayat 25 dalam siri akan datang insya-Allah.